Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masuk dalam perbahasan ataupun kita masuk dalam kitabus salah. Jadi sebelum daripada ini kita bincang berkenaan dengan najis, berkenaan dengan taharah. Hak tu dipanggil kita bincang tentang wasail. Manakala bincang tentang sembahyang ni dipanggil bincang tentang maqasid ataupun tentang maksud. Baik. Sembahyang ia termasuk dalam rukun Islam. Semua kita tahu kan? Antara rukun Islamnya adalah sembahyang. Mana dalil? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika dia seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya kepada Rasulullah beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya lagu mana? Fa akhbirni anil Islam. Lepas tu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tu wa tuqimas sadah. Wa tuqimas sadah. Jadi sembahyang adalah termasuk dalam rukun Islam. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams. Betul? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Wa iqamis sadah. Baik, sembahyang adalah tiang kepada agama. Sembahyang adalah rukun Islam. Ia tiang kepada agama. Tiang kepada agama. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhus sadah. Dan tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Ra'sul amril Islam wa amuduhus sadah. Kepala bagi perkara adalah Islam. Manakala tiang kepada perkara adalah sembahyang. Manakala hadis yang kita biasa duduk dengar, as-salatu imaduddin faman as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Hadis ni tidak disebut di dalam mana-mana kitab hadis. Hadis ni tidak disebut di dalam mana-mana kitab hadis. Cuma ada sebahagian daripada ulama fiqh meriwayatkan hadis ini. Mungkin ulama fiqh tersebut meriwayatkan secara makna. Meriwayatkan hadis secara makna. Tapi hadis ini tidak disebut di dalam mana-mana kitab hadis. Cuma ada separuh ada. Ada separuh. Tapi dengan sanad yang lemah. Maksudnya ada separuh. As-salatu imaduddin sahaja hak tidak penuh. Hak yang macam kita baca saat ni, hak tu memang ada lah. Diriwayat oleh sebahagian daripada ulama hadis. Antaranya rasa tak silap ingat Imam Baihaqi sendiri dalam kitab Musnad Al-Firdaus. Ana lupa dah, tapi ana ada buat tu penulisan dalam masalah ni. Jadi ala kulli halnya sembahyang adalah tiang kepada agama Islam. Cuma hadis hak yang biasa kita dengar tu sebenarnya hak tu tidak disebut di dalam kitab hadis dengan lafaz hak yang kita khabar saat ni. Tapi hak yang sebahagian daripada lafaz tersebut diriwayat dengan sanad yang lemah. Hadis yang sahih yang menyebut bahawasanya sembahyang adalah tiang
Tapi dia tidak sebut kepada tiang agama, dia sebut ini wa amuduhu solah, tiang kepada perkara adalah sembahyang. Hak tu ada. Baik. Sembahyang adalah perkara yang cukup penting. Perkara yang cukup penting adalah sembahyang. Di zaman salaf dulu, banyak kali kita ulang. Di zaman salaf dulu, orang yang tidak sembahyang ditohmoh sebagai orang kafir. Di zaman salaf. Manakala orang yang tidak berjamaah ditohmoh sebagai golongan munafiqun. Itu di zaman salaf. Baik. Orang yang tidak sembahyang ditohmoh, dituduh sebagai benda orang kafir. Manakala orang yang tidak berjamaah maka dituduh sebagai orang golongan munafiqun. Sebab dia orang yang tidak sembahyang dituduh sebagai orang kafir kerana di sana ada hadis yang jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i. Hadis sahih. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian di antara kami dan mereka itu adalah sembahyang. Faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa yang tinggal sembahyang maka dia kufur. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya antara seorang lelaki dan syirik serta kekufuran adalah meninggalkan sembahyang. Manakala orang yang tak sembahyang Jumaat, orang lelaki tak sembahyang Jumaat ditohmoh sebagai golongan munafiqun. Kerana Allah Taala kata dalam Quran, mana? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Golongan munafiqun dia tidak menyebut Allah melainkan sedikit sahaja. Baik. Okey, nampak kan? Sebab itulah kita kena jaga dua perkara tersebut. Yang pertamanya sembahyang, yang keduanya berjemaah. Ni benda yang cukup penting, yang perlu kita kena jaga. Baik. Tu sebagai muqaddimah kitab as-salah. Cuma anda nak sebut beberapa perkara lagi sebab benda penting. Sebab sembahyang ni benda yang cukup penting. Anda tahu kalau anda sebut benda ni muqaddimah panjang akan mengambil masa panjang. Banyak. Tapi benda penting kita kena sebut juga. Benda penting. Benda penting mesti kita kena sebut. Benda penting. Baik. Sembahyang. Okey, anda ringkas. Sembahyang perkataan as-salah. Dia ada makna dia pada lughah dan ada makna pada istilah. Pada lughah, sembahyang dengan makna doa. Sembahyang dengan makna benda doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Muambillah sebahagian daripada harta mereka itu sebagai sedekah yang engkau membersihkan mereka itu daripada dosa dan mensucikan mereka itu dengan sedekah tersebut, dan wasalli alaihim, dan berdoa kepada mereka itu. Tengok, salli alaihim, doalah untuk mereka itu wahai Muhammad. Sebab benda inna salataka, sesungguhnya doa engkau, jangan kata sembahyang, sesungguhnya doamu saat itu sakanullah, memberi ketenangan kepada mereka itu. Begitu juga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila orang ajak, orang jemput kepada jamuan makan, mu kena terima. Kalau orang ajak ke jamuan makan, kena terima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia berpuasa, maka hendaklah dia berdoa kepada tuan rumah. Tengok, falyusalli dengan makna benda ai falyad'u. Maksudnya perkataan salah di dalam lughah dengan makna doa. Manakala salah mengikut istilah syarak, salah mengikut istilah syarak adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim wa mukhtatamatun bitaslim biniyatin makhsusah ma'a syara'ita makhsusah. Maksudnya beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, yang disudahi dengan salam, dengan niat yang tertentu dan ada syarat-syarat yang tertentu. Itu dipanggil sembahyang mengikut istilah syarak. Okey, selesai. Sembahyang penting tak penting sembahyang? Sebagaimana hak yang kita sebut tadi, yang pertamanya adalah rukun Islam, yang keduanya dia adalah tiang kepada agama Islam, dan yang ketiganya adalah perkara hak yang akhir keluar daripada mulut Rasulullah adalah sembahyang. Perkara hak yang akhir keluar daripada mulut Rasulullah adalah sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada mati, Rasulullah sakit berat.
pesang sedar, pesang sedar, pesang sedar. Apabila rasa sedar benda yang rasa tanya tentang sembahyang. Besar tu bukan benda kecil tau. Kita kalau sakit, sedar daripada sakit ataupun bangun daripada tidur, kita cari benda headset ke, bermakna headset tu besar untuk kita. Jadi rasa pesang bangun daripada tidur, pesang bangun daripada pesang, tanya tentang sembahyang. Kata Sayyidina Ali, kana akhiru kalami Rasulillah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah. Akhir ucapan Rasulullah sebelum daripada Rasul wafat dia, sembahyang. Wattaqullah fima malakat aymanukum. Mungkin dia takut kepada Allah pada apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Cuma apa yang dimiliki oleh tangan kanan ada berlaku perselisihan lah di kalangan ulama maksud dia. Kebanyakan ulama kata hamba abdi, kena buat baik kepada hamba abdi. Setengah ulama kata maksud apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu adalah harta kamu. Maksudnya mungkin keluar zakat. Baik, okey, itu tak ada masalah lah. Cuma kita nak cerita antara perkataan yang akhir keluar daripada mulut Rasulullah dia, as-salah. Lepas daripada tu Rasul wafat. Perhati molek. Jadi benda yang cukup penting. Betul tak gitu? Sebab jangan main gurau bab semayang ni. Bab semayang jangan main gurau. Anda cuba nak tekan sikit masalah ni kerana benda ni memang benda cukup penting. Benda cukup penting semayang ni. Baik. Dan perkara yang mula-mula Rasulullah ajar apabila seorang tu memeluk Islam adalah sembahyang. Apabila orang tu masuk Islam, benda lain Rasul ajar lagi. Benda sembahyang mula-mula. Masuk je Islam, sembahyang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Tariq bin Ashyam. Tak silap ingat Imam Muslim. Yang mana kata Tariq bin Ashyam, kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salah. Dulu apabila orang masuk Islam, Rasul ajar sembahyang lalu dah. Ketika Rasulullah utus Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, Rasul pesan beberapa pesanan. Yang pertamanya, menggi kepada perkampungan ahli kitab. Mula-mula mengajak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau mereka itu menerima perkara tersebut, mungkin khabar kepada dia, Allah Ta'ala mewajibkan, selalu dah, khabar, Allah Ta'ala mewajibkan kepada dia 5 fardu sehari semalam. Dengar tak? Dengar balik. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan kepada mereka itu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ini benda yang cukup penting. Tambah-tambah kita berada di akhir zaman. Kita akhir zaman lah sebab Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Kita lebih dekat lagi dengan kiamat. Fitnah di zaman kita lebih teruk lagi. Ramai mana orang yang tak sembahyang di zaman kita, mesti kita kena tekan tentang sembahyang. Sembahyang benda yang cukup penting. Sembahyang. Okey. Jadi benda yang akhir sekali kita sebut dah. Benda yang awal sekali kita sebut dah. Selagi hak kita nak sebut juga, awal-awal ibadat yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sembahyang. Jangan main gurau. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Awal-awal ibadat yang akan dihitung pada hari kiamat adalah sembahyang. Allah. Kita kena letak perasaan takut dalam hati kita berkait dengan sembahyang. Sebab kita akan dihadap di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan benda tu akan ditanya kepada kita. Kalau kita buat salah, memang kita tak ada jawapan. Kalau kita buat salah. Kalau kita tidak buat salah, maka pastinya kita ada jawapan. Kalau kita memang buat salah, maka kita akan tidak ada jawapan. Apabila tidak ada jawapan, kalulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengampun, dan kita mengharapkan Allah Ta'ala ampun dosa kita, maka pastinya hukuman yang akan menanti. Baik. Okey, itu secara ringkas muqaddimah bab sembahyang. Katanya, innama tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin tahir. Innama sesungguhnya tajibu ay tajibu salah. Wajib sembahyang. Tajibu ay tajibu salah, wajib sembahyang. Wajib di sini adalah wajib syar'i. Maksud dia wajib syar'i, suatu perkara yang dituntut kepada mukallaf melakukannya akan sebagai tuntut yang putus dan mu'tamad. Tidak boleh tinggal sama sekali. Itu makna wajib syar'i. Ma talabahu syar'u talaban jaziman. Apa yang dituntut oleh syarak akan sebagai tuntut yang putus. Baik. Wajib syar'i.
Wajib ala kulli muslim. Atas setiap muslim. Perkataan kul, semua muslim. Perkataan kul, you mari perkataan kul di sini isyarat kepada kita bahawasanya kewajipan sembahyang adalah wujub aini, bukan wujub kifai. Kita ada dua, wujubun ainiyun, wujubun kifaiyun. Wajib aini maksudnya kewajipan ke atas setiap seseorang. Manakala wujub kifai maksudnya wajib kifayah. Wajib tuntutan melakukan perkara ini adalah wujudnya perkara ini. Siapa buat tak kira, yang penting mesti kena ada. Okey, boleh faham? Apabila ada orang buat, beres, selesai dah. Itu makna wujub kifai, ataupun dipanggil juga, kita panggil wajib kifayah, ataupun kita panggil juga fardu kifayah. Okey, boleh faham? Dia kalau kifaiyun ya nisbah. Boleh kita guna wujubul kifayah ataupun fardul kifayah, ataupun kita pakai wujubun kifai. Baik. Kita guna beberapa istilah yang berbeza supaya biasa kita dengar. Kalau kita guna satu istilah, takut mari istilah yang berbeza kita tak faham lalu. Baik. Wajib sembahyang atas setiap muslim. Wajib sembahyang atas setiap muslim. Dia perkataan muslim pada asalnya untuk lelaki. Manakala perempuan muslimah. Tetapi walaupun pada asal muslim adalah lelaki, tetapi perkataan muslim di sini masuk juga perempuan. Faham? Masuk juga perempuan. Dia bukan muslim ni hanya khusus untuk lelaki. Okey, setiap muslim. Setiap orang Islam. Okey, bagaimanakah kita nak kata orang tu orang Islam? Bagaimanakah kita nak kata orang tu orang Islam? Bagaimanakah kita nak hukum seorang tu Islam? Jawapannya, kita dapat hukum seseorang tu Islam dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, apabila dia dilahirkan di dalam keluarga Islam. Dilahirkan dalam keluarga Islam. Dia maksud dilahirkan dalam keluarga Islam tidak semesti kedua ibu bapa dia Islam. Kalau bapa dia Islam tapi ibu dia bukan Islam, anak dihukumkan Islam sebab anak mengikut ulama ataupun mengikut agama kita, anak mengikut agama yang dimiliki, agama yang paling mulia yang dimiliki oleh kedua ibu bapa dia. Agama Islam adalah agama yang paling mulia. Kerana tidak ada agama yang diredai oleh Allah melainkan agama Islam sahaja. Agama yang selain daripada agama Islam semuanya tidak diredai oleh Allah. Allah Ta'ala tak reda. Jangan takut kata gitu. Jangan takut. Allah Ta'ala tak reda agama selain daripada agama Islam. Jangan takut kata gitu. Sebab kadang-kadang ada orang kita jadi takut nak kata gitu sebab kita hidup dalam masyarakat majmuk. Kata dia ni. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Kita kena ra'i agama lain. Allah. Hak tu adalah salah. Adalah salah. Benda yang benar kita kena kata benar. Negara Malaysia ni adalah negara Islam, negara yang dimiliki oleh orang Melayu pada asalnya. Orang hak yang bukan Islam, hak yang mari pada asalnya dia tupang je. Akhirnya tuan rumah jadi takut kepada orang lain. Akhirnya menggadai prinsip. Hak tu adalah benda hak yang cukup-cukup salah. Allah Ta'ala kabur gitu dalam Quran, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min. Betul tak gitu? Wa raditu lakumul islama dina. Tak boleh, jangan kita takut. Benda hak asas, prinsip ni tak boleh. Kita kena pegang kemah keming. Bukanlah bermakna kita memusuhi orang kafir tak. Islam melarang kita melakukan kezaliman kepada siapa pun walaupun dia bukan seagama dengan kita. Selama mana dia tidak memerangi kita, tidak menghalau kita daripada kampung halaman. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak larang kita buat baik, kita bersikap adil kepada orang yang tidak memerangi kita, tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat, jangan sekali-kali kita menggadaikan prinsip. Itu benda yang cukup penting. Okey, boleh faham? Baik. Jadi, bilakah dihukumkan seorang itu sebagai seorang Muslim? Bila? Yang pertama sekali adalah dia dilahirkan daripada keluarga Islam. Maksud dilahirkan daripada keluarga Islam adalah salah seorang daripada kedua ibu bapa dia Muslim. Ayah dia Muslim, ibu dia bukan Muslim. Maka
dikirakan anak tu adalah Muslim. Sebagai contoh, Zu dia nikah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi adalah ahli kitab. Sah orang Yahudi menjadi isteri kepada lelaki Muslim. Tapi tidak sebaliknya. Orang lelaki perempuan Muslimah tidak boleh nikah dengan lelaki Yahudi, tak boleh. Okey, nampak? Perempuan Yahudi boleh nikah dengan lelaki Muslim. Boleh. Cuma syarat-syarat tu ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Apabila nikah dapat anak. Anak tu kira Yahudi ke Islam? Islam. Sebab dia mengikut agama yang paling mulia yang dimiliki oleh ibu bapa dia. Ataupun yang kedua, mak dia Muslim. Mak dia Muslim. Mak dia Muslimah. Seorang perempuan Islam, nasallallahu salamata wal afiyah, berzina dengan orang kafir. Dapat anak. Okey, boleh? Boleh faham? Anak tu dihukumkan sebagai Muslim. Sebab mak dia adalah Muslim. Nampak? Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah, yang pertama dilahirkan dalam keluarga Islam, maka dihukumkan dia sebagai orang Islam. Yang keduanya adalah, dia tidak dilahirkan dalam keluarga Islam. Dia dilahirkan daripada keluarga kafir. Maka dihukumkan dia kafir, tiba-tiba dia mengucap dua kalimah syahadah. Apabila dia mengucap dua kalimah syahadah, maka kita hukum dia sebagai orang Islam. Okey, boleh? Sesungguhnya wajib sembahyang atas setiap orang Islam. Jadi, benda yang kita dapat faham, mafhumnya, bermakna kewajipan sembahyang tidak wajib kepada orang kafir. Orang kafir wajib tak sembahyang? Tak wajib. Jangan kita faham, orang kafir tak wajib. Oh, sedap, orang kafir tak wajib sembahyang. Jangan. Allahu Rabbi, waktu salah gitu. Jangan faham lagu tu. Tak kena. Sedap kita sembahyang. Dah buat apa pula? Sebab sembahyang ni benda sembahyang. Sembahyang ni bukan makanan. Bukan makanan nasi lemak dah. Sembahyang ni adalah penghubung di antara kita dengan Allah. Penghubung di antara kita dengan pencipta kita. Benda yang cukup mulia. Allah Ta'ala memuliakan kita dengan mengurniakan sembahyang kepada kita. Dan Allah Ta'ala memuliakan kita lagi dengan mewajibkan sembahyang kepada kita. Ini adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan Allah Ta'ala tidak beri kepada orang yang kotor, orang kafir. Golongan najis. Allah Ta'ala tak bagi. Itu tak orang kafir najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang kafir, orang musyrik, najis. I'tiqad dia najis. Kotor i'tiqad dia. Okey je lah. Innamal musyrikuna najasun. Baik. Jadi, sembahyang ni adalah ibadat yang cukup mulia. Yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab itulah ketika masuk waktu sembahyang, kita jangan melihat kepada semata-mata kewajipan. Bukan kita kena tengok pula satu sudut yang lain. Ia adalah anugerah. Allah nak tengok. Nak Allah Ta'ala pilih kita untuk kita beribadat kepada dia. Pilihan Allah. Okey, boleh faham kan? Jangan hanya kita tengok, masuk ulak waktu. Allah, masuk ulak waktu. Jadi malah gitu. Kita kena fikir, benda ni adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan alam, memberi izin kepada kita untuk kita beribadat kepada dia dengan ibadat sembahyang yang cukup mulia di sisi dia. Nabi SAW kata lagu mana? Waju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan penyejuk mata hatiku dalam sembahyang. Arihna ya Bilal. Tenangkan kami dengan sembahyang wahai Bilal. Kata Nabi SAW. Baik. Jadi kita nak ceritakan orang apabila dikata wajib sembahyang atas orang Islam, bermaknanya orang kafir tidak wajib sembahyang. Orang kafir tidak wajib sembahyang. Kafir diterbahagi kepada dua. Yang pertamanya kafir asli, yang keduanya kafir tidak asli, kafir palsu. Kita ada kafir asli, lepas tu kita ada kafir benda palsu. Kafir palsu, bahasa kita dipanggil murtad. Orang murtad. Orang murtad ni orang yang terkeluar daripada agama Islam. Pada asalnya dia orang Islam, lepas tu dia murtad. Allah na'udzubillahi min dzalik. Di tempat kita ada segelintir orang Melayu murtad. Siap ada pula grup murtad pula dalam Facebook. Kau jangan main di zaman kita
Penuh ingat masa zaman anak kecil nama dia Natrah ke nama dia, ana lupa dah. Hak yang dia mutak geyuh hari tu. Oh yo, nama dia. Dah ingat dah nama dia. Masa tu Ami tak beranak lagi. Mak dia tak beranak, dia memang tak beranak. Mak dia tidak melahirkan lagi dia. Cek lagi masa tu tau. Saya nak cek lagi tahu apa dah, aku tak ingat dah. Jadi teruk lah ni biasa je dalam Facebook molek-molek ada dia post pokok dia. Sallallahu salamata wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga iman kita, menjaga akidah anak cucu kita, keluarga kita, sahabat handai kita. Allahu Rabbi. Baik. Jadi hukum dia berbeza. Orang kafir asli tidak wajib sembahyang. Orang kafir asli tidak wajib sembahyang. Manakala orang kafir palsu, maksudnya dia saat ni tu orang Islam. Lepas tu dia murtad, wal'iyadzabillah, wajib sembahyang pada dia. Buktinya, nanti apabila dia balik semula kepada agama Islam, wajib dia kena qada balik setiap sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh murtad. Anda ulang sekali lagi. Kafir terbagi kepada apa? Dua. Yang pertamanya kafir asli, yang keduanya kafir murtad. Aku dah istilah palsu dah sekarang dah. Kafir murtad. Kafir asli tidak wajib sembahyang. Kafir asli tidak wajib sembahyang. Manakala kafir murtad wal'iyadzabillah wajib sembahyang. Mana maksud dah kalau wajib sembahyang, kalau dia sembahyang sebelum daripada dia kembali kepada agama Islam sah ke tak? Tak sah. Tak sah. Mesti dia kena kembali kepada agama Islam dulu. Wajib sembahyang maksud dia lagu mana? Nanti apabila dia masuk balik Islam, dia bertaubat, dia mengucap balik, maka wajib dia kena qada balik segala sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh murtad dia. Okey, nampak kan? Baik. Kafir asli tidak wajib sembahyang. Tapi kena ingat, tidak wajib kafir asli sembahyang adalah wujub mutalabah. Kita ada wujub mutalabah dan kita ada wujub iqab. Panjang sikit malam ni. Okey, kita ada wujub mutalabah. Kita ada wujub iqab. Wujub mutalabah ni wajib tuntutan, hukum dunia. Manakala wujub iqab wajib hukuman di negeri akhirat. Okey, dia ada dua. Wujub mutalabah nisbah hukum dunia, wujub iqab nisbah hukum akhirat. Wujub mutalabah maksudnya tidak diwajibkan kepada orang Islam, kepada pemerintah tekang tuntut orang kafir supaya sembahyang. Berbeza dengan orang Islam. Orang Islam menjadi kewajipan kepada pemerintah suruh sembahyang. Oh, jangan main pemerintah. Wajib tau. Atas kepala dia. Jangan tak boleh nak abaikan benda ni. Mesti kena suruh. Jangan main. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal, dipertanggungjawab tentang rakyat dia. Antara kewajipan kepada pemerintah adalah memerintahkan kepada rakyat dia supaya sembahyang. Kalau dia tahu rakyat dia tak sembahyang, dia kena khabar. Dia kena suruh. Datik lah. Kat mana-mana pun. Okey. Ni benda yang cukup-cukup penting. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu maksud benda wujub mutalabah. Yang keduanya benda wujub iqab. Wujub iqab nisbah kepada hukum akhirat. Iqab ni hukuman. Maksudnya orang kafir tetap dihukum kerana tidak sembahyang. Okey, boleh faham, boleh faham. Dah kan kata saat ni orang kafir tak wajib sembahyang, apa kena hukum juga? Sebab dah sembahyang. Kita khabar dah. Orang kafir tidak wajib nisbah wujub mutalabah. Nisbah hukum dunia. Tapi nisbah hukum akhirat tetap dia diseksa kerana tidak sembahyang. Sebab dia mampu untuk sembahyang dengan masuk Islam, tetapi kenapa dia tidak masuk Islam? Okey, nampak kan? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, "Ma salakakum fi saqar." Patu qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ayat ni untuk orang kafir. Tengok Allah Taala katakan ni, "Ma salakakum fi saqar." Apakah salakakum? Apa ni salakakum ay adkhalakum fi saqar? Apakah sebab
apakah benda yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka itu katakan lam naku. Kami dulu, itu lam kan? Lam nafi mudhi kan? Dulu kami tidaklah termasuk dalam golongan orang yang sembahyang. Kami tidak sembahyang. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya kami tidak infak. Kami tidak membantu orang-orang susah. Wa kunna lagi. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami sibuk dengan perkara yang lara, perkara yang batil, perkara yang palsu bersama dengan orang yang sibuk dengan perkara apa? Itu maksud dia. Lepas tu, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami mendustakan hari pembalasan. Okey, orang yang mendustakan hari pembalasan orang kafir, orang Islam. Orang kafir. Jadi bermakna orang kafir juga diseksa kerana meninggalkan sembahyang. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami oleh yakin. Yakin di sini dengan makna benda mati. Kami berada dalam keadaan tersebut sehingga kami mati. Tidak sempat bertaubat sebelum daripada mati. Baik. Jadi sebab itulah kata ulama, tengok kata ulama, orang kafir tidak wajib sembahyang, tapi tidak wajib di sini adalah wujub mutadabah fi hukmi dunia ataupun pada dunia. Tapi wujub iqab di negeri akhirat. Okey, boleh faham? Sesungguhnya wajib sembahyang atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang Islam balighin, yang balik. Benda yang balik. Maksud benda balik, bulugh, mana benda bulugh? Bulugh ni dipanggil wusulu haddi taklif. Sampai kepada hak taklif, ada bebanang syarak pada dia. Itu makna balik. Seorang Muslim yang balik, cakap kita yang cukup umur. Dia nak tahuan dia cukup umur. Tengok alamat ada ke tak? Kalau ada alamat, cukup umur lah. Kalau tak ada alamat, dah cukup umur. Dah alamat cukup umur, berapa? Ada 3. Ada berapa alamat balik? 3. Dalam kitab Safidatun Najah kita ni, alamatul bulughi 3. Alamat balik 3. Yang pertamanya, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Lepas tu, walihtilamu. Baca mana? Walihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. 3. Yang pertamanya cukup 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Masuk tahun yang ke-16. Yang keduanya adalah keluar mani. Laki-laki, perempuan, sama je dua ni. Yang ketiganya adalah haid untuk perempuan saja. Okey, itu alamat balik. Apabila ada pada seorang salah satu daripada 3 alamat ni, maka dihukumkan dia sebagai orang yang balik. Okey. Wajib atas setiap orang Islam yang balik. Aqilin, yang berakal. Yang berakal. Nak keluar orang gila. Orang gila tak wajib. Nak keluar orang yang pitam. Mazhab Imam Syafi'i juga tak wajib orang yang pitam. Berbeza dengan orang tidur. Orang tidur, masa dia tidur saat ni tu, tak wajib dah dia semayang. Maksudnya, dah dia tidur tapi lepas daripada bangun, wajib dia kena qadha balik. Tetap wajib dia kena semayang. Yang berakal. Tahirin, yang suci. Maksud suci di sini adalah suci daripada haid dan nifas. Bukan suci daripada hadas kecil dan hadas besar tak. Kalau pakai suci daripada hadas kecil, hadas besar, apa budak mayang? Sebab ketuk tadi. Tak ada air mayang. Boleh gitu? Dapat budak mayang? Sebab keluar mani, malah nak mandi sejuk subuh. Tak boleh. Mana boleh? Mana boleh? Suci di sini maksud dia suci daripada haid dan nifas. Baik. Jadi benda yang kita dapat faham di sini, syarat, ni dipanggil dia syarat wajib sembahyang. Dia dalam bab sembahyang ni kita ada syarat wajib dan kita ada syarat sah. Di sana ada syarat wajib dan di sana ada syarat sah. Ni syarat wajib. Maksudnya kalau orang tu cukup syarat ni, maka wajib dia sembahyang. Tak cukup syarat ni, tak wajib dia sembahyang. Syarat wajib yang pertamanya mesti kena Islam. Yang keduanya mesti kena bulugh. Yang ketiganya mesti kena al-aql, berakal. Yang keempatnya mesti kena benda suci daripada haid dan nifas. Cukup 4 syarat ni, wajib dia sembahyang. Okey, boleh faham? Tak cukup 4 syarat, tak wajib sembahyang. Jelas tak? Cukup 4 syarat ni wajib dia sembahyang. Tak cukup 4 syarat ni, tak wajib dia sembahyang. Orang puang mengalami suci daripada haid pada tempat dia bekerja. Cukup tak 4 syarat ni? Cukup tak?
Islam tak dia? Islam. Balik tak? Berakal ke tak? Suci daripada haid ke tak? Maka wajib dia sembahyang. Okey, boleh faham? Fala qada'a 'ala man zala 'aqluhu bi jununin aw maradin wa kafirin asliyin. Maka tidak ada qada. Tak ada qada atas mereka yang hilang oleh akalnya. Akal dia hilang. Bi junun dengan gila. Dia ada orang gila berterusang dan ada orang gila kadang-kadang. Orang gila nyakit. Ada orang gila berterusang. Gila. Start daripada dulu sampai sekarang duk gila. Siapa orang panggil dia sioh gila? Dulu ada di patah-patah orang panggil sioh gila. Mati dah rasa. Masa tu nak cek-cek lagi. Gila. Dan ada orang yang gila. Benda? Gila kadang-kadang. Biasa dengar. Biasa jumpa orang gila kadang-kadang. Biasa jumpa. Ana biasa jumpa. Sebab biasa jumpa tu adalah keluarga Ana sendiri. Bukan maksud adik-adik Ana. Pok saudara sabik dulu. Dia keturunan dia gila. Tapi bukan gila sokmo. Tekoh-tekoh gila. Lepas tu, okey, tekoh-tekoh gila. Okey. Kak nak mati tu lama sikit gila. Kak nak mati tu lama sikit gila. Tapi Allah Rabbi lepas daripada mati dalam keadaan dia gila, comok sekali. Tapi mati tu dalam keadaan muka dia berseri-seri, bersih. Muka dia. Pok saudara sabik Ana. Baik. Allah. Jadi ada orang yang gila berterusang, ada orang yang gila sekejap-sekejap. Jadi orang yang hilang akal, apabila dia baik semula, maksudnya siumang dah, cakap kita siumang dah, maka adakah wajib dia kena qada balik sembahyang hak yang ditinggalkan ketika zaman dia gila? Tak. Atu fala qada'a ala man zala aqluhu bi jununin aw maradin. Hilang akal dengan sebab sakit. Sakit sangat sampai tak sedar. Ada orang sakit sangat sampai ke tak sedar. Sakit sangat. Sampai ke tak sedar sakit sangat. Dia tak gila. Orang aksiden kan. Okey, pesang. Lama mana koma kan. Masa bangun tu, tak kenal kan. Tak kenal. Siapa tak kenal? Tak kenal. Lepas tu kita suruh ngucap. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Anda ingat tu ada seorang tu. Masa Ana duk belajar di Pondok Gelamah tu. Masa tu, dah Ana duk kampung tu, Ana maksudnya ada budak-budak kampung tu ramai jadi anak buah Ana. Kita nanda kau duk kampung. Jadi masa Ana pergi pondok tu, Ana pun ajak 2-3 orang pondok pergi pondok. Ajak 2-3 orang pergi pondok. Ikutlah pakat pergi pondok 2-3 orang. Duduk semata hak tu duduk sebulan. Sebulan. Dia kata nak balik kejap je. Balik rugi dak sekarang. Dah kita baru rugi, yang dah nak cari balik rumah. Kita cari lari. Okey, lepas tu duduk lama tu aksiden. Aksiden tak sedar. Lepas tu kabur mana pun pergi hospital. Orang lain tak kenal. Ni pak-pak ikat kaki ikat tangan. Masa duduk pondok, kita dah ajar dia Fatihah dengan tahiyat. Mana ajar? Tahiyat lambat sikit, Fatihah kejap je tahiyat. Duk at-tahiyyatul mubarakah. At-tahiyyah duk tambahlah tumbah. Patut nak pergi hospital. Mana pergi hospital tu, dia tengok itu. Tanya kenal tak? Tengok lama kenal kata kenal. Lepas tu anda pun kata ngucap. At-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibah. Duk ingat masa kita nak jumpa pondok. Nakal sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada gila ni. Ada lagi. Tak apa kalau cerita tak marah dia. Dia tak marah. Dia orang gambar tengah. Nama dia Piang. Siap sebut nama lagi. Tak, suka kalau dia dengar kan. Gila dia, Wan suka. Umur 35 dah dia ni. Asal nak bawa dia umur baru berapa belah? 14-15 ni. Baik. Jadi, dang sakit kan tak sedar tak? Orang suruh semayang. Mayang lah. Dah mayang kau ni? Jadi, hilang akal dengan sebab sakit. Dang sakit ni boleh hilang akal. Maka apabila dia baik lagi, tak wajib dia qada. Begitu juga wa kafirin asli, dan tidak wajib qada di atas orang kafir asli. Kafir asli kita hurah dah saat ni. Tapi masalah murtad, wa yaqdil murtad. Orang murtad qada. Wa yaqdil murtad, orang murtad kena qada balik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kalau sebut murtad mesti kita kena doa.
Na'udzubillahi min dzalik. Benda yang cukup bahaya ni. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta berlindung kepada Allah daripada demikian itu. Wal iyadza billah. Wal iyadza billah. Baik. Okey, habis. Selesai situ Katanya wa yu'maru as-sabiyyul mumayyizu biha li sab'in. Wa yu'maru. Maksudnya wa yu'maru dan diperintah. Yu'mar diperintah. Disuruh. Okey, siapa yang kena suruh? Yu'maru ni fa'il mudhari' bina majhul. Ataupun fa'il mudhari' dipanggil mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Maksudnya fa'il dia tidak disebut di sini. Terus ada naib fa'il. Dia dibuang fa'il kadang-kadang kerana maklum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan dhaif, maklum. Siapa yang mencipta? Allah Taala. Kadang-kadang dibuang fa'il adalah kerana benda kerana majhul. Memang tak tahu. Siapa curi barang ni? Suriqal mal. Hilang barang. Siapa curi tak tahu. Kadang-kadang kerana takut. Kerana takut. Kerana takut. Sebab pemerintah buat. Kita pun tak sebut nama. Okey, faham tak Giam? Sekarang ni yu'maru ni siapakah fa'il? Maksudnya siapakah yang kena suruh? Yu'maru sabi, diperintahkan kanak-kanak. Siapakah yang kena perintah kanak, kena suruh kanak-kanak? Hak yang wajib kena perintah kepada kanak-kanak di sini, hak yang asalnya adalah wali dia. Ibu bapa dia hak yang asal. Hak yang asal adalah ibu bapa dia. Hak yang wajib kena suruh kepada anak tersebut. Jadi yu'maru sabi, diperintah, disuruh kanak-kanak. Okey, sekarang ni dikatakan orang hak yang wajib sembahyang mesti orang Islam hak yang balik. Jadi kita fahamnya kanak-kanak dah wajib sembahyang ah. Kanak-kanak dah wajib sembahyang. Dah kanak-kanak siapa kanak-kanak? Kanak-kanak ni lawan orang balik. Kalau dak balik tu kanak-kanak. Kalau balik dak kanak-kanak dah. Sabri, kanak-kanak dak lagi. Dewasa dah. Dewasa dah. Sebab dia? Sebab balik dah. Balik dah. Umur apa dah? 29 balik dah berapa puluh kali dah. Gitu kan? Jadi dah apa gurau? Gurau tak apa. Nak uyi benda. Uyi curah mata. Sorry tak arah kan? Tak arah tak apa. Kalau marah, kita minta maaf. Okey. Jadi kanak-kanak lawan dia benda, lawan dia balik. Kanak-kanak terbahagi kepada dua. Yang pertamanya kanak-kanak mumayyiz, yang keduanya kanak-kanak ghairu mumayyiz. Kanak-kanak mayyiz, orang Terengganu kata. Kanak-kanak mumayyiz yang dapat membezakan. Tu asal makna mumayyiz. Yang keduanya kanak-kanak ghairu mumayyiz. Apakah dhabit ataupun ukuran kanak-kanak ni mayyiz ataupun tidak? Dalam menetapkan ukuran mayyiz ataupun tidak, ulama fiqh ataupun ulama fiqh berbeza dalam mendatangkan dhabit kanak-kanak mumayyiz. Ada setengah dikatakan kanak-kanak tu faham dah khitab. Bila faham khitab, kita cakap tu dia faham dah. Kita suruh benda yang kita perintah dia faham, kita larang dia faham dah. Itu dia panggil mayyiz. Okay, faham tak lagi? Ada setengah kata dia pandai makan diri. Dia pandai istinja sendiri. Dia kenal dah mana kanan dan mana kiri. Dia kenal dah mana hak yang baik, mana hak yang buruk. Okey, itu dipanggil benda mumayyiz. Okey, boleh faham? Contoh, Usamah baru umur 8 tahun. Kalau kira tak apa lagi 8 tahun sebab dia dilahirkan pada bulan 12. Mayyiz ke tak lagi? Mayyiz dah. Ke tak mayyiz lagi? Pandai dah. Pandai dah. Pandai lebih besar lagi. Baik. Jadi, okey, Usamah tak ni mayyiz dah. Maka ana wajib kena perintah Usamah semayang. Sebab cukup mayyiz patut selagi benda li sab'in ketika umur dia 7 tahun. Sekali lagi diperintah kanak-kanak lelaki, asal asabi lelaki. Lelaki, tapi di sini lelaki dengan perempuan masuk belaka. Hak yang al-mumayyiz, hak yang mayyiz. Biha bisalah, kena perintah dengan sembahyang, kena sembahyang. Jadi kena ingat,
kita balik rumah, hak budak-budak lagi, hak budak-budak, ayah dia suruh sembahyang, mak dia suruh sembahyang tu, sebab mak dia tu ada kewajipan. Kalau mak dia tak suruh, ayah dia tak suruh, dosa. Dosa ayah, dosa mak. Mak dia suruh sembahyang, ayah dia suruh sembahyang. Tu tanggungjawab. Kerana di situ ada hukum. Bila suruh? Li sab'in, ketika umur 7 tahun. Perkataan 7 di sini, kita kena faham yang pertamanya adalah dengan pengiraan tahun Islam. Okey, itu yang pertama. Pengiraan tahun Islam. Yang keduanya adalah cukup 7 tahun. Masuk tahun yang ke-8. Okey, kerti tak? Cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8. Okey, itu yang dimaksud dengan 7 tahun. Dah diambil mana 7 tahun? Pandai-pandai 7 tahun. Sebab Rasulullah kabur lagu tu dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunangnya, kata Rasulullah, muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Mu kena perintah anak kamu. Muru ni wajib. Sebab fa'il amar tu. Hendaklah wajib kamu merintah anak-anak kamu sembahyang ketika dia berusia 7 tahun. Anak tak wajib sembahyang. Tapi ayah wajib kena suruh anak sembahyang, latih anak. Benda yang baik ni kita kena latih daripada kecil lagi. Baik, wajib ayah kena suruh anak sembahyang ketika anak berusia 7. Maksud 7, mengikut mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad adalah cukup 7 tahun. Masuk tahun yang ke-8. Jadi, kesimpulan, diwajibkan kepada ibu bapa suruh anak dia sembahyang. Suruh anak dia sembahyang. Hak yang tak balik lagi apabila cukup 2 syarat pada anak tersebut. Yang pertama, umur dia 7 tahun. Yang keduanya, mumayyiz. Nampak? Dapat lagi ya? Jadi, kalau anak tu mayit tapi belum lagi cukup umur 7 tahun. Usamah masa umur 5 tahun tu mayit dah. Pandai dah. Cerdik dah. Dia cerdik dah umur 5 tahun kan? Totel-totel duk cakap dengan orang. Pandai sungguh dah masa umur 5 tahun. Baik. Wajib tak masa tu? Tak wajib. Tapi kalau suruh, comel. Tapi cuma tidak wajib. Tidak gitu. Orang ni umur 9 tahun, tak balik lagi lah. Umur 9 tahun, tapi dah mayit lagi. Kalau nak berok pun kena pakai paper lagi. Silat lagi bulan, tahi habis lah mau dinding. Allah. Silat lagi bulan, tahi pada dalam mulut. Contoh, memang ada mayit sungguh lagi. Umur 9 tahun, lambat sikit. Okey, wajib tak ayah dia suruh dia sembahyang? Tidak. Syarat wajib 2. Yang pertama benda, syarat wajib ayah dia suruh kanak-kanak sembahyang 2. Yang pertama, kanak-kanak saat itu mumayyiz. Yang keduanya, ketika cukup umur 7 tahun. Oh, lambat kita baca hari ni, cepat sikit tak apa dah. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin, dan dipukul kembali kepada as-sabi. Pukul. Tapi pukul di sini ada syarat-syarat dia. Pukul, syarat yang pertama, mesti pukul saat itu jangan pukul di muka, pukul di kawasan lain. Yang kedua, pukul saat itu jangan meninggal kesang. Okey, boleh faham? Pukul adalah tujuan untuk mengajar adab, bukan untuk menyeksa dia. Tapi biasa kita dah nak marah, dah nak beri sakit, dah nak marah. Panah barang sedia dah. Okey. Yang ketiga, yang keempatnya adalah pukul saat itu kalau sekiranya kita tahu bahawasanya pukul tak itu memberi manfaat kepada dia. Kalau tidak memberi manfaat, maka tak ada guna. Maksudnya, tak wajib kita pukul. Tak ada manfaat pukul ke tak pukul, sama je. Kena sok modah dia. Dengan kain lepis gitu, ujung dia sekebang. Jelai ke dia je, tunggu punggung gitu je. Contoh, budak nakal, Allah Rabbi, tak nakal sungguh kan. Tapi kadang-kadang hak nakal tu akan datang, hak jadi molek kadang-kadang kan. Baik. Jadi ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat pukul dia. Dan dipukul alaiha ay ala tarkiha. Alaiha ay ala tarkiha, atas sembahyang, maksudnya atas kerana meninggalkan sembahyang. Ketika umur dia berapa tahun? 10.
Okey, perkataan umur dia 10 tahun ni maksud dia benda. Ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan. Ada sebahagian kata cukup 10. Ada sebahagian kata tak, masuk 10. Jadi maksudnya tekoh masuk 10 tu boleh pukul dah. Sebahagian daripada ulama dia kata masuk umur 10 tahun walaupun tak cukup lagi 10. Dia tidak cukup 10. Kita kalau cukup 10 bermakna masuk tahun yang ke-11. Tak cukup lagi 10 boleh pukul dah. Sebab dia sebab sebahagian ulama melihat kepada 10 tahun ni, masuk je tahun 10, di situ ada madhinnatul bulugh. Benda sangkaan kuat balik. Kerana air mani yang keluar daripada seseorang yang menjadi tanda dia balik mesti ketika umur dia berapa tahun? 9 tahun. Wal ihtilam fi dzakari wal untha li 9 sinin. Okey, boleh faham? Oleh kerana ada madhinnah balik ketika dia masuk umur 10 tahun, maka boleh dah pukul walaupun tidak cukup 10 tahun. Tapi ada sebahagian ulama kata mesti kena sempurna 10 tahun dulu. Nampak kan? Baik. Katanya, وَمَنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Barang siapa hak yang dia membesar. Nasya'a makna membesar. بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Di tengah-tengah orang Islam. Ia duduk dalam kawasan orang Islam. Maksudnya dia duduk dalam perkampungan orang Islam, kawasan orang Islam, bersama dengan orang Islam. Dia besar situ. Bukan dia duduk di kawasan orang kafir, di seorang je Islam, keluarga dia. Bukan. Lepas tu, wajahadah wujubas salah. Dan diengkar kewajipan sembahyang. Awis zakati, ataupun zakat. Awis saumi, ataupun puasa. Awil haji, ataupun haji. Aw tahrim al-khamri, ataupun diengkar pengharaman arak. Awis zina, ataupun pengharaman zina diengkar. Aw ghaira dhalik, ataupun selain daripada hal tersebut, mimma ujmi'a ala wujubihi aw tahrimihi wa kana ma'luman min ad-din bid-darurah. Daripada perkara yang disepakati, yang diijma' ulama atas kewajipannya, atas pengharamannya. Dan perkara tersebut adalah benda yang diketahui daripada agama secara mudah. Okey, benda ni diijma'kan oleh ulama wajib dia, ataupun ijma' ulama kata haram. Okey, ni yang pertama mesti kena ijma'. Yang keduanya benda yang kedua mesti benda ni ma'ulima minad din bil darurah. Benda yang diketahui daripada agama dengan cara mudah. Maksudnya orang tahu belaka, kecil besar tua muda, orang Islam tahu belaka. Ada tak orang Islam tak tahu sembahyang tu tak wajib? Ada tak? Tak ada. Sembahyang wajib ni orang tahu belaka. Betul tak gitu? Tu dia panggil ma'ulima minad din bil darurah. Puasa wajib orang tahu belaka. Orang yang duduk dalam masyarakat Islam, pasti dia akan tahu wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat. Haram minum arak, haram berzina, haram curi. Tiba-tiba diengkar hukum ni. Maka orang yang engkar hukum ni, katanya kafar. Jawab bagi man. Kufur dia. Apabila kufur, wa qutila bi kufrihi. Dan dibunuh akan dia dengan sebab kufur. Kena bunuh. Tapi yang melaksanakan hukum ini adalah pemerintah, bukan individu. Pemerintah. Pemerintah yang mesti kena laksanakan. Kita tak boleh. Tu pun pemerintah nak buat hukum ni pun mesti melalui beberapa syarat. Setelah daripada diperintah untuk bertaubat, tapi tidak bertaubat, maka dibunuh. Dibunuh ni bukan kerana melaksanakan hukum hudud, bukan. Tapi kerana kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Katanya waman taraka as-salata tahawunan. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang tahawunan, kerana tidak mengambil berat tentang sembahyang ataupun malah. Dia tidak engkar kewajipan sembahyang, ma'atiqadi wujubiha. Sedangkan dia beriktiqad wajib sembahyang hatta kharaja waqtuha. Dia tinggal sembahyang sehingga keluar waktu sembahyang. Wa daqa waqtu daruratiha, dan sempit waktu darurah sembahyang. Tak teluh dah waktu darurah. Kita ada waktu darurah. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni waktu darurah. Jawab bagi man lam yakfur, tidak kufur. Jadi orang tinggal sembahyang, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya tinggal sedangkan dia engkar kewajipan sembahyang. Tinggal sedangkan dia engkar kewajipan sembahyang.
orang hak yang tinggal sembahyang dalam masa yang sama diengkar kewajipan sembahyang, maka sepakat ulama tanpa ada khilaf dia terkeluar daripada agama Islam. Dan apa mudah sembahyang? Kata dia, sembahyang nak wajib. Makan nasi wajib. Sembahyang nak wajib je. Muya dak mencakap sungguh ke? Sungguh ni. Kerak jari dak wajib lagi. Oh, cakap sedap. Hak gitu lepas. Cakap sedap. Dia mungkar. Baik. Jadi, dia kata sembahyang dak wajib. Kita kata, sembahyang wajib. Kata dak. Orang tu cakap gitu, keluar daripada agama Islam. Sebab dia telah engkar kewajipan sembahyang. Sedangkan kewajipan sembahyang adalah benda yang diijma' dan termasuk dalam ma'ulima minad din bid-darurah. Ni dua perkara ni penting. Kalau benda tu diketahui daripada agama dengan mudah orang tahu belaka, benda ni hukum dia sekian, tapi bukan ijma' ulama', maka tu dia tidak kufur. Dosa tu dosa lah. Kita bukan nak kira dosa ke tak. Kita nak kira kufur ataupun tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, nampak kan? Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dia tak sembahyang. Tapi dia tidak engkar kewajipan sembahyang. Dia tak sembahyang sebab apa dia? Sebab memang dia tak ambil berat. Dia ambil berat. Dia ambil berat. Dia biasa dia dah orang. Dia manusia, hamba Allah Ta'ala yang Islam. Ada orang yang ambil berat tentang sembahyang dan ada orang yang tak ambil berat. Orang yang tak ambil berat tu memang golongan yang teruk lah. Golongan yang teruk. Orang yang tidak ambil berat. Tidak ambil berat sama terbagi pada dua pula. Tak sembahyang langsung. Tak sembahyang langsung. Yang keduanya, celang-celuk. Ada juga. Tu tak ambil berat. Tu benda yang bahaya belaka tu. Benda yang cukup bahaya. Jadi kalau dia tidak engkar kewajipan sembahyang, cuma dia tak sembahyang kerana dia saat itu tak syakna je. Ataupun malah. Ataupun memang kecuayang dia. Maka ketika tu, mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Dan pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama mazhab. Namun di sana ada pandangan dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali sebenarnya ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata, masih lagi dikirakan dia orang Islam. Tapi ada pandangan yang kedua, mengatakan dia terkeluar daripada agama Islam. Baik. Cuma nak hukum kufur tu dia ada proses dia. Dalam mazhab Hambali adalah perbincangan dia. Katanya, tidak kufur. Tapi kena ingat, ma'atiqadihi wujubaha. Dia baca gitu, ma'atiqadihi. Anda ingat ma'atiqadi wujubiha saat ni? Baru nampak mula. Dia jadi cahaya tak nampak kerana gelah ni. Ma'atiqadihi wujubaha, serta i'tiqadnya akan wajib sembahyang. Dia wujubah, i'rab jadi maf'ulun bih bagi i'tiqad. I'tiqad adalah masdar daripada i'taqada, ya'taqidu, i'tiqadan. I'tiqad idafah kepada hi, dipanggil idafah masdar kepada fa'il. Manakala wujubah maf'ulun bih bagi i'tiqad. Ma'atiqadihi wujubaha, serta dia i'tiqad wajibnya sembahyang. Hatta kharaja waqtuha, sehingga keluar waktu dak semayang lagi. Wa daqa waqtu daruratiha, dan sempit waktu darurahnya. Okey, kita semayang ni panggil ada waktu darurah. Waktu darurah dengan apa? Waktu darurah. Dia yang ada waktu darurah, berarti boleh sembahyang zuhur dengan sembahyang maghrib saja. Hak yang ada waktu darurah. Perempuan yang mengalami, kita berbincang sebelum ni, perempuan yang mengalami suci dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar, dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang zuhur. Sebab dia sebab waktu darurah bagi zuhur masih lagi berbaki. Perempuan yang mengalami suci dalam waktu isyak, wajib dia sembahyang isyak dan wajib dia sembahyang maghrib. Kerana waktu darurah bagi maghrib masih lagi berbaki. Nampak? Itu dipanggil waktu darurah. Maksudnya, orang tu kalau ditinggal sembahyang zuhur, dia tinggal sembahyang zuhur, tidak boleh dilaksanakan hukum hudud kepada dia sehingga habis waktu zuhur sampai ke waktu darurah pun kena habis juga. Faham tak,
Jadi kalau habis waktu zuhur masuk asar, tak boleh lagi pelaksanaan hukum wuduk atas dia. Mesti kena habis waktu darurah, waktu asar sekali habis. Kalau tinggal zuhur, kena habis waktu asar, barulah boleh laksanakan hukum hudud kepada dia. Okey, boleh faham kan? Baik. Lam yakfur, tapi bal yudrabu unuquh, tetapi dikerak lehernya. Maksudnya dia dibunuh, dipancung. Kena bunuh. Bunuh di sini, perhati molek, bunuh di sini bukan kerana kufur, tapi kerana benda haddan. Benda haddan, pelaksanaan hukum hudud. Tapi ada proses dia. Mesti pemimpin kena suruh dia bertaubat. Suruh dia semayang. Suruh dah. Tak semayang juga sampai keluar waktu darurah bagi semayang zuhur. Dia tinggal semayang zuhur. Pemimpin suruh dah. Tak semayang juga. Maka perlu dilaksanakan hukum hudud kepada dia. Sebab semayang cukup besar. Tak boleh tinggal orang gini. Pengaruh orang lain. Habis pula orang tak semayang. Faham tak lagi? Kata Adam dia tak semayang. Segur. Sedap pun. Napas molek. Adam dia tak semayang. Segur. Sedar. Tengok isap okok. Puluh kotak sehari Adam dia. Adam dia tak semayang. Ke tak mayang mati? Tak mati pun. Tak mayang. Tak mayang payah nak kerja. Aku kerja sedap. Tengok. Jadi habis. Pengaruh orang lain. Pah orang ni pula tinggal semayang. Pah ni orang ni tinggal semayang. Tak gitu. Kan habis. Punuh masyarakat. Sebab maksudnya punuh sebahagian masyarakat kerana tak semayang. Sebab terikut-terikut dengar dia. Maka orang ni tak boleh benda. Tak boleh sipang. Dahang buruk kena kerak. Tak gitu. Rawat tak jadi kok kena kerak. Kalau sipang kok dahang buruk, patah tapal dia. Susah pak kita pula. Tak gitu. Patah tapal dia, susah pak kita. Kalau jatuh atas kepala kalau jatuh atas kepala tu sakit gitu je lah. Hospital. Kalau jatuh atas kereta tak sakit, tapi ABBT. Gitulah. Tengok. Kena kerak. Ni kewajipan kepada pemerintah. Kita tak lewat diri. Peganglah lu tak membayang. Kat kau tak boleh. Tak boleh. Kita bukan jenis khawarij. Tak boleh. Itu salah. Mesti orang yang melaksanakan hukum ni adalah pihak pemerintah. Dah kalau pihak pemerintah tak buat, tu pihak pemerintah tanggung lah. Tanggung lah. Cuma kita kalau kita mampu kena kabar. Kita kabar ni hukum Allah Ta'ala ni. Hukum Allah Ta'ala ni. Ni bukan hukum manusia, hukum Allah Ta'ala ni. Kena buat lah. Sebab hukum Allah Ta'ala mu akan disoal. Gitu. Baik. Sedap lah kita tak jadi. Kita jadi sama kok. Tak. Maksudnya benda tetap benda yang benar, kita kena kata benar. Tak boleh lah. Bal yudrabu unuquh. Lepas tu, tengok dia kata benda. Wa yughsalu ataupun wa yughassalu wa yusalla alaih. Dan dimandikan dia. Maksud benda dimandikan? Maksudnya dia ni masih lagi dihukumkan orang Islam. Pelaksanaan hukum bunuh saat ni, pancung saat ni bukan kerana kufur, tapi kerana pelaksanaan hukum hudud. Tetap apabila dia mati, kena laksanakan hukum orang Islam atas dia. Kena mandi. Wa yusalla alaihi, kena semayang. Wa yudfanu fi maqabiril muslimin. Dan ditanam, dikebumikan dia di dalam ataupun pada perkuburan orang Islam. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini, lanjut panjang dah. Kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.